Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi ini ingin saya berkongsi bersama-sama dengan anda sedikit daripada ilmu yang dapat saya kongsikan bersama mengenai juz yang ke-9, iaitu yang bermula daripada mushaf kita muka surat 162 hingga 181, di mana kita akan mendapati di sinilah babak-babak terakhir dari surah Al-A'raf, di mana kita tahu bahawa terdapat pertembungan di antara mereka yang menegakkan kebenaran dan mereka yang enggan ataupun mengingkari kebenaran yang datang kepada mereka. Maka inilah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat juzuk yang ke-9 ini dimulai dengan kisah Nabi Shu'aib alaihi salam yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anda akan dapati daripada daripada ayat 88 di mana Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan kaum Shu'aib ini yang sombong, yang enggan mengikut perintah suruhan ataupun ajakan Nabi Shu'aib, di mana mereka ini mungkin kalau ramai yang tak tahu mengenai apakah jenayah ataupun apakah perkara yang kerosakan yang dilakukan oleh kaum Shu'aib ini, mereka ini kebanyakan mereka adalah golongan peniaga, yang mana mereka suka membuat tipu mengenai pertimbangan. Timbang. Kalau mereka menimbangkan orang, mereka suka kurangkan. Kalau mereka meminta ditimbang, maknanya mereka pula membeli barang, mereka minta dilebihkan. Maka itu di antara maknanya menipu sesama manusia adalah suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita mendapati bahawa surah Al-A'raf ini memiliki surah yang paling panjang menceritakan tentang peristiwa Nabi Musa alaihi salam dengan kaumnya. Yang mana Nabi Musa itu diuji sejak diutuskan kepada Fir'aun. Di mana juga di dalam ayat ini yang anda lihat, mungkin ayat mengenai Fir'aun itu bermula sekitar ayat 103. Sehinggalah 3, 4, 5 muka surat hampir mengenai perjuangan. Di antaranya ada menceritakan tentang kisah ahli sihir, tukang ahli sihir yang telah dikumpulkan oleh Fir'aun untuk menentang Nabi Musa alaihi salam. Namun ahli tukang sihir ini melihat kebenaran apa yang dibawa oleh Musa ketika perlawanan di antara mereka itu kalah, dan tongkat Nabi Musa yang telah bertukar menjadi ular itu memakan semua tali-tali mereka. Jadi mereka melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa ini adalah sesuatu yang di luar kuasa ilmu sihir. Maka mereka ini terus patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Nabi Musa, dan Allah Subhanahu Wa Taala lantas dikenakan ke atas mereka hukuman yang berat sehingga disalib mereka, kemudian dipotong tangan kanan bersilang dengan dipotong tangan dan kaki mereka. Namun mereka itu tetap bersabar atas ujian ini kerana telah datang kebenaran kepada mereka. Jadi inilah di antara kisah-kisah perjuangan di mana surah Al-A'raf ini, seperti mana yang saya katakan semalam, adalah pastinya akan berlaku pertembungan antara yang hak dan yang batil. Dan pastinya akan berlaku berbagai-bagai ujian dalam kita menetapkan pendirian kita pada kebenaran. Namun berpegang teruslah, maknanya bersabarlah dengan solat, dengan kesabaran,
pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi jalan keluar, akan beri kemudahan. Maka begitulah kita lihat bahawa di dalam surah ini syarat dengan kisah-kisah mengenai ujian-ujian dan perjuangan yang dibawa oleh para nabi untuk memberi semangat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat sepanjang dakwahnya di Mekah. Kerana ketika ini adalah surah Al-A'raf ini adalah surah Makkiyah, antara surah Makkiyah yang terpanjang diturunkan oleh Allah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat bersabar dengan tentangan oleh musuhnya dan tentangan oleh penduduk Mekah seperti mana kesabaran para anbiya yang dahulu. Juga saya tambahkan di sini juga di antara kisah yang anda akan dapati di dalam surah A'raf ini mengenai kisah sebuah penduduk kampung yang kampung itu terletak di tepi laut yang kebanyakan mereka tu adalah tukang petani salah petani pula nelayan yang menangkap ikan di mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka pada hari ibadah mereka ataupun kita panggil the Sabbath day. Ikan mereka yang besar-besar melompat-lompat buatkan mereka geram aja. Tapi pada hari yang bukan nak ibadah ikan itu semua hilang. Susah nak mereka tangkap. Jadi inilah dia ujian keimanan ke atas penduduk kampung ini. Namun mereka itu tak dapat nak menahan maknanya menahan ujian yang diberikan oleh Allah ini, lantas mereka itu sampai melanggar hari yang sepatutnya mereka tidak boleh melakukan selain daripada ibadah, maka mereka itu ditukarkan oleh Allah menjadi kera. Jadi ini semua di antara ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk menetapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia. Dan begitu juga kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lagi seperti mana yang Allah sebut pada surah yang sebelumnya, itu adalah surah Al-An'am, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajakkan kita pada ayat 179. Janganlah kita ini menjadi seperti Al-An'am, seperti binatang ternakan yang tidak melakukan apa-apa, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kita hati untuk kita memiliki perasaan. Maka gunakanlah hati itu, pendengaran itu, mata itu untuk mencari kebenaran, untuk mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia keindahan surah Al-A'raf yang mana diakhiri ayatnya dengan ayat sajdah, ayat sujud, yang mana diarahkan untuk kita bersujud setelah kita selesai membaca ayat sajdah tersebut. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita memasuki surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal yang bermakna, apa makna surah Al-Anfal? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini, apa sebenarnya mesej utama yang ingin disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ini? Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu kita, umat Nabi Muhammad ini, Islam itu bukanlah agama yang tersebar dengan perang, dan juga bukanlah agama yang pergi menakluki sesuatu negeri semata-mata untuk mendapatkan goal, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan kemewahan, untuk mendapatkan kuasa. Tidak sama sekali. Inilah dia, Allah SWT ingin jelaskan sejelas-jelasnya kepada kaum muslimin, khususnya kita, agar kita sedari sirah Rasulullah SAW, khususnya era Madinah itu bukanlah Islam itu tersebar dengan peperangan, dengan keganasan. Sebaliknya, kunci kejayaan umat Islam dalam menyebarkan agama adalah kerana kekuatan iman mereka.
kekuatan ketakwaan mereka kepada Allah, berserah dirinya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pokok utama ataupun kita panggil asas kejayaan umat Islam. Maka kita lihat ini adalah surah yang mana menjelaskan kepada kita tentang peperangan pertama yang berlaku kepada umat Islam, iaitu pada tahun kedua Hijrah, perang Badar. Di mana seperti mana yang mungkin mereka yang membaca sirah dah tahu, perang Badar ini adalah perang di mana ketika itu kekuatan umat Islam tu baru nak ditubuhkan. Hanya seramai 313 tentera Muslim yang serba-serbinya kekurangan. Kekurangan kenderaan, tak banyak unta, tak banyak kuda, tak banyak senjata, tak banyak juga bilangannya. Namun kualiti 313 orang ini disebut oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ini kerana mereka memiliki the quality of iman, yang mana telah menarik para malaikat untuk berjuang bersama-sama dengan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan kepada kita bila dah lepas surah Al-A'raf tu Allah kata banyak ujian yang akan sebagai kita orang beriman tu akan menempuh. Namun kita ingat ada pertolongan Allah. Apabila Allah melihat kita ni kental, kita ni kuat, kita ni tetapkan pendirian kita dalam keimanan, pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan bantuannya. Jadi kita lihat di dalam surah ini ayat 19, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di mana bantuan Allah kepada umat, kepada sahabat Rasul ketika berlakunya perang Badar itu malam tu. Coba kita bayangkan, kalaulah kita ni di kalangan anggota tentera 313 orang yang nak berdepan 1000 tentera. 1000 tentera dahlah ramai. Ditambah pula dengan kekuatan senjata mereka, kekuatan berkuda mereka lebih hebat, jauh lebih hebat daripada mereka ini. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan 313 orang ini, mereka para sahabat ini, padahal dalam keadaan gentar. Gentar kerana inilah perjuangan pertama mereka. Kemudian berdepan pula, pastinya ada di kalangan mereka yang mereka depan itu ada ahli keluarga mereka kerana itu daripada golongan Mekah. Ada ahli keluarga mungkin, ada pakcik mungkin, ada ahli keluarga mereka yang mana mereka kena berdepan, tetapi mereka berdepan kerana Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan kalimah Allah. Lantas Allah menidurkan mereka supaya mereka dapat kita panggil gain mereka punya kekuatan. Kemudian apabila paginya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan memberi kesegaran kepada mereka agar mereka dapat berjuang dengan penuh semangat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi bantuan kepada mereka kerana keimanan mereka yang kuat. Kalau kita lihat dulu juga di dalam sirah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sepanjang malam, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kejayaan kepada kaum muslimin kerana ini adalah pertempuran untuk menegakkan kebenaran. Pertempuran untuk mengatakan kepada kaum penduduk kafir Quraisy di Mekah bahawa agama yang dibawa oleh Muhammad ini bukan agama yang lemah, tetapi agama yang benar, yang mendapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala agar orang yang tidak beriman itu terbeliak matanya kerana melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi inilah dia para hadirin dan hadirat yang bersama-sama dengan kami mendengarkan penjelasan mengenai juzuk yang ke-9 ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, niat perjuangan adalah semata-mata untuk Allah dan Rasulnya, bukan kerana inginkan habuan dunia, bukan kerana inginkan nama, bukan kerana inginkan status. Maka kita lihat
surah ini memotivasikan para pejuang Islam dalam bidang apa-apa pun sepanjang jalan, sepanjang zaman, kerana surah ini menekankan faktor kerohanian dan faktor kedalaman iman itu sebagai faktor utama kemenangan dalam setiap perjuangan yang kita lakukan demi untuk Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Sekian saja perkongsian saya pada pagi ini. InsyaAllah kita akan menyambung lagi penjelasan lagi mengenai keindahan surah Al-Anfal ini pada juzuk yang ke-10 insya-Allah. Mari kita sama-sama menutupi sesi pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum Ustazah semua. Warahmatullahi wabarakatuh.